tak baca kitab hikam, tapi masih berkait dengan kitab hikam itu jugalah ya. Di mana dalam kitab hikam itu, tuan-tuan dan puan-puan, tak silap saya hikmah nombor 90 something gitulah ya. Di mana Tuan Syekh ada bercakap tentang qabdun bastun. Dan tuan-tuan ada jumpa banyak kazilah ya dalam kitab hikam tu, al-qabdu dengan al-bastu. Al-qabdun dan al-bastu itu dalam kitab hikam, kalau diterjemah secara literalnya membawa makna susah, manakala bastun pula maksudnya senang. Jadi pada malam ini saya tak mahu bercakap tentang susah dan senang itu. Saya mahu bercakap mengenai ayat Quran yang menjelaskan tentang konsep, di mana Allah Ta'ala berfirman, kullun khalaqna zawjain. Semua benda dalam hidup ini, kata Allah, aku ciptakannya berpasang. Jadi bila pendekasan disebut begitu, bahawa dalam hidup ini sistem yang ada tu dia berlari di atas dua paksi ataupun dua benda yang saling berpasang. Cuma dalam pengertian kita terhadap pasangan itu, mungkin kita tersilap tafsir, maka kita mengatakan positif itu baik, negatif itu tak baik. Jadi apabila kita mentafsirkan positif itu baik, negatif itu tak baik, maka mulalah kita hidup di atas satu konsep yang sungsang, di mana apa saja yang kita garis ataupun bariskan dia di bawah negatif, maka kita tak suka. Apa saja yang kita bariskannya dari dalam pihak positif, kita suka. Sebenarnya sikap kita itu tak betul. Sebabnya kita semua tahu Allah itu dia tak pernah cipta benda tak baik. Tak mungkin Allah itu dalam pengajian tauhid kita kata Allah ni ada buat benda jahat tak baik, lepas tu dia ada buat benda baik. Jadi kalau dia ada buat benda tak baik, benda baik, maka Tuhan tu tak baik juga. Tapi akidah kita mengatakan Allah buat semua benda baik. Cuma yang jadi tak baik itu apabila perkara tadi sudah tidak seimbang, maka dia tak baiklah. Maka sebab itu dulu saya selalu faham positif tu baik, negatif tu tak baik. Jadi mungkin selepas ni kita betulkan kita punya fahaman. Kita jangan kata positif tu baik, negatif tu tak baik. Kita akan kata positif itu ialah perkara-perkara yang berbentuk ambil, dapat, sedut, senang. Itu kita panggil dia positif. Manakala perkara-perkara yang bersifat negatif pula bermaksud buang, beri, tolak, kita maksudkan begitu sahaja. Jadi bila kita maksudkan begitu, maka kita akan merasakan dalam hidup ini kena ada positif dan kena ada negatif, barulah hidup tadi seimbang. Maka sebab itu kita lihat alam yang kita duduk ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia bergerak di atas paksi positif, negatif. Kita tengoklah yang paling mudah. Kita kalau rumah kita banyak pokok, kita akan hidup sihat. Kenapa kita hidup sihat? Sebab kita menyedut oksigen, membuang karbon dioksida. Jadi ada benda yang kita sedut, ada benda yang kita buang. Cuba kita sedut belaka. Jadi itu tak baik. Dia kena ada sedut dan ada buang. Dan muncullah Allah Ta'ala buat pokok tu pula sedut karbon dioksida, buang oksigen. Maka sebab itu bila ada pokok kat rumah kita makin banyak, kita makin nyaman. Tapi cuba letak kita dalam kaca, mati tu kan.
Sebab kaca itu tidak mengeluarkan apa yang diperlukan. Begitu juga alam ataupun dunia yang kita hidup ini ada graviti yang tarik. Cuba bayangkan, di dunia ini hanya ada graviti. Apa yang akan berlaku pada dunia, iaitu tempat longgokan sampah angkasa lepas. Sebab graviti itu tarik semua benda yang lalu dekat bumi. Tapi Allah Ta'ala, dia tak buat graviti saja, dia buat lapisan ozon, di mana pada lapisan ozon itu ada kuasa yang menolak. Jadi mana-mana perkara yang tidak baik untuk bumi, lapisan ozon itu tolak. Tapi di dalam lapisan ozon itu graviti yang menarik. Jadi ada kuasa tolak dan ada kuasa tarik. Dan kalau tuan-tuan tengok pada molekul atom, dia ada proton dan ada neutron. Bukan proton dan pro 2 lah, proton itu lah ya. Jadi anda tidak nak mengajar sains ya, saya bukan profesor sains, tapi saya nak sebut, kalaulah alam yang kita hidup ni dia berpaksi ataupun dia berputar dengan sempurna apabila dia ada positif dan ada negatif, maka adakah betul kita sebagai salah satu daripada unit populasi alam ini, kita nak hidup pada positif saja, kita tak nak negatif? Apa rasa betul? Saya rasa sudah semestinya tak betul lah kan. Yang betulnya kita ada positif, kita ada negatif. Jadi tuan-tuan, setelah saya belajar tasawuf, baru saya faham benda itu, bahawa hidup ini kena ada senang, kena ada susah. Dan kita tak boleh ajar dekat anak kita bahawa susah itu tak baik. Kita dia nak kata, awal mengaji sungguhlah, tua nanti supaya tak susah. Tak betul ayat itu. Takut apa susah? Susah itu sebahagian daripada hidup kan. Kalau tuan-tuan senang saja, masalah juga tuan-tuan. Orang senang akan menyebabkan dia malas, orang malas akan menyebabkan dia gemuk, orang gemuk cepat mati. Jadi lebih baik kita senang, lepas tu susah, lepas tu senang, lepas tu susah. Dan tuan-tuan tahu tak apa Allah Ta'ala sebut? Kalau orang ini dia senang je, tuan-tuan tahu apa akibat orang itu senang? Allah Ta'ala kata, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Manusia tu kalau dia senang manja, dia akhirnya akan overeat. Dia overeat. Sebab tu kita tengok yang UMNO sebelum pilihan raya ke-13, dia menang soalnya. Dia tak teringat kat rakyat dia. Bila dia kalah tu baru ada break. Dulu mana ada Tuan-tuan orang UMNO ada dapat break tuan-tuan. Lepas dia kalah teruk tu baru dia pandang break. Dia belajar lagi. Dia maksudnya soal tuan-tuan kata rasuah apa, tapi yang penting dia baru belajar. Sebab dulu pada dia benar semua. Jadi bila dia reti ada benar, ada kalah, baru dia tersentak sekejap, barulah menteri turun badan. Dulu mana ada menteri turun badan? Dia Putrajaya je lah. Sekarang menteri itu lagi turun sebab dia kena kalah. Yang masalahnya bah dia tak benar-benar terus salah ya. Tak bagus juga. Jadi dia susah, tak senang-senang, masalah juga. Senang tak susah-susah, masalah juga. Kalau bagusnya sekejap menang, sekejap kalah, sekejap menang, sekejap kalah. Jadi begitu. Apa tidak nak cakap politik, nampak tuan-tuan kuyu itu sebut politik, keluar sikit gitu kan. Jadi apa yang nak sebutnya tuan-tuan, hidup ni kita akan seimbang apabila kita ada positif, ada negatif. Dan kita jangan tafsir lepas pada ni, positif tu maksudnya baik, negatif tu maksudnya tak baik. Tapi kita kata positif adalah satu perkataan yang mewakili perkara-perkara yang bersifat menarik. Menarik, membawa kepada kita dapat, kita seronok. Itu kita panggil dia positif. Negatif tu benda kita tak suka, benda yang kita buang, benda yang kita tolak,
Itu maknanya negatif dan positif. Apabila tuan-tuan sudah bersetuju dengan konsep tadi, saya menyebut ada satu benda yang susah dalam masyarakat kita dan kita kena betulkan. Perkara itu kalau kita boleh betulkan, maka kita akan selamat. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, apabila dia ada positif dan ada negatif, kita pun tengoklah pada gelas kita ni, tuan-tuan. Gelas kita ni, kalau kita tak belajar sains, kita akan kata gelas ini kosong. Ya, gelas ini kosong. Tapi kalau tuan-tuan belajar sains, orang sains kata gelas ini tak kosong. Dia ada udara kat dalam. Macam mana nak buang udara ni? Kena buang air. Tuan-tuan tak boleh nak sedut buang udara. Udara lain masuk pula. Tuan-tuan sedut udara lain masuk pula. Dia tak ada ruang yang nama dia kosong. Tuan-tuan kata sini kosong kan? Tuan dia tak kosong kat sini. Ada benda lain, ada organisme lain yang duduk kat situ. Cuma tuan-tuan tak nampak. Itu masalah kita. Itu cerita lain. Tapi ada benda yang duduk kat sini ni ada. Dia tak ada teori kosong. Aku pun tidaklah profesor sains ya, tapi tanya sains tu nak nampak tuan-tuan. Sains SPM dulu tu nganggu-nganggu tu setuju dah tu. Jadi nak sebutnya dalam hidup ni dia tak ada benda yang nama dia empty, kosong, dengan mana tak ada. Jadi tuan-tuan, benda gelas ni oleh kerana dia tak kosong, kita nak buang dia, maka kita kena bubuk elemen lain. Kita pun bubuk air. Jadi air yang tuan-tuan masukkan dalam gelas ini, dia akan mengurangkan udara pada kadar adanya air. Jadi kalau air itu ada 70%, maka udara makin berbagi 30. Kalau air itu memenuhi gelas ini, maka tak ada lah udara. Jadi dengan itu fahamlah, gelas ini pun hidup di atas ataupun bergerak di atas teori ada benda lain, itu dua benda yang saling berebut masuk pada ruang kosong. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok permukaan gelas ini besar ni, kebarangkalian benda masuk pada gelas ini adalah besar mengikut kadar muka gelas tadi. Kalau muka gelas tu kecil, kan? Muka gelas tu kecil, kebarangkalian kotoran yang masuk dalam gelas ni juga kecil. Tapi bila luas, maka kebarangkalian kotoran tu masuk juga besar. Jadi cuba tuan-tuan kembangkan sikit dia punya imajinasi tadi. Kalau kita kata ini kita dan ini Allah, katakanlah ya, ini bukan Allah pun, mudah kan? Ada video tu nanti orang gerak dia kata ini Allah pula. Nanya saya nak jawab ya. Maksudnya kita katakan begitu, ini kita, ini Allah. Jadi kalau jarak kita dengan Allah ini 2 kaki, maka kebarangkalian syaitan akan tipu kita ialah pada kadar 2 kaki itulah. Tapi cuba bayangkan kalau jaraknya 10,000 kilometer, maka kebarangkalian dia tipu kita lebih besar. Jadi tajuk kuliah malam ini ialah Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya, tajuk kuliahnya ialah Ihdinas Siratal Mustaqim. Kalau kita terjemah secara literal, Ihdinas Siratal Mustaqim bermaksud, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Okey tuan-tuan, tuan-tuan semua adalah orang yang cerdik yang boleh mengkonseptualkan sesuatu perkara. Maka saya nak tahu apa yang ada dalam benak fikiran tuan-tuan tentang konsep Ihdinas Siratal Mustaqim. Maka saya bagi gambaran dan tuan-tuan pilih ikon mana yang boleh dikonsepkan dengan apa yang ada dalam kepala tuan-tuan. Lepas tu saya tahulah tuan-tuan betul masalah. Itu biasa ya, pencara dia test baru dia boleh ajar. Intermediate ke beginner ke, itulah saya selalu guna test bahasa Inggeris. Okey,
Saya ada satu rantai tahu kan? Satu lagi saya ada lebuh raya, dan satu lagi gugusan buah anggur. 3 tu tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih untuk menjadi ikon kepada ihdinas siratal mustaqim? Jangan takut, salah tak masuk akal pun. Cuma nak tahu apa ada dalam kepala tu, satu je. Sebab kalau saya ajar benda tu tuan-tuan faham, saya nak tukar tajuk lain. Tak mahu saya bertindak banyak lagi dalam kepala saya ni. Jadi nak tahu tuan-tuan faham betul ke tak betul? Rantai ke, lebuh raya ke, ataupun gugusan anggur? Lebuh raya, betul kan? Pandai. Jadi masuk neraka lah kot. Menurut cikgu dia gitulah pandai belakang. Jawabnya tak tepat. Tak tepat, tuan-tuan. Jawapannya satu je. Satu lagi tu saja nak suruh banyak pilihan. Pada nombor 3 pun tak tepat juga. Tepatnya satu je. Kenapa saya kata kalau kita ikonkan ihdinas siratal mustaqim dengan lebuh raya, kenapa dia tak betul? Ada beberapa sebab untuk menjelaskan konsep itu. Kalau tuan-tuan kata ihdinas siratal mustaqim itu seperti masuk lebuh raya, iaitu tuan-tuan nak pergi ke Johor, ambil tiket dekat Sungai Besi, kemudian taksi dekat Kulai, maka tuan-tuan kata kita sampai. Jawabnya tuan-tuan takkan jumpa Allah kalau bersikap macam tu. Takkan jumpa Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana di sepanjang perjalanan itu banyak setan. Tuan-tuan jangan buat macam isteri-isteri kita. Bukan isteri saya ya, isteri-isteri kita, maksudnya kita kan ramah itu. Bukan saya ada banyak isteri seorang lah. Iaitu isteri-isteri kita setiap kali balik kampung, dia naik dia kereta, dia tengok tidur. Dia sedar-sedar siapa tu. Waktu dia kata, oh tak letih kan dia naik kereta. Memang tak letih, muka-muka tidur. Hak nanya macam kita ni lah. Kereta kita bayar, driver kita bawa tu, kita bayar minyak kita isi, kena samai nama kita, dia tidur kan. Tuan-tuan elok tu gitu juga lah bini tu dah, dia nak buat gitu lah. Jadi tuan-tuan, bini kita tu dia rasa selamat sangat, dia masuk je, dia rasa selamat sampailah ke destinasi. Mujur driver tu kita tak kena ke dia. Kalau driver tu baglah, kalau driver tu baglah, siapa ada dia destinasi? Tak siapa. Jadi begitulah juga tuan-tuan. Apabila tuan-tuan nak kembali kepada Allah, tuan-tuan tak boleh join je Masjid Al-Mu'minun, lepas tu tuan-tuan kata insyaAllah sampailah syurga. Jangan masuk je kelas tasawuf Ustaz Faisal, insyaAllah sampai syurga. Jangan. Masuk je Latifah, insyaAllah sampai syurga. Join je Amna, insyaAllah syurga. Jangan. Masuk je tarikat Khalidiyah, insyaAllah syurga. Nanti kalau yang bukan bawa tu Rasulullah, insyaAllah. Tapi kalau bukan bawa tu saya, manusia lain, jangan percaya satu-satu. Saya boleh berubah tuan-tuan. Hari ni mungkin baik, esok tak tahu. Hari ni tak apalah bicara cabut kat universiti, mungkin esok saya menteri kabinet. Oh, tak mari ke sini. Tak mari. Datuk Kursi jumpa nombor 1 Ustaz. Siapa ya? Saya nak remember itu. Seperti itu. Itu belum ada menteri lagi. Kalau jadi sultan lakon, bagi lain. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, jangan percaya kau orang satu-satu. Rasulullah okey, kita tipu. Sama lah seperti mana isteri kita percaya kat kita bila kita bawa kereta tu, tak apalah sebab kita suami dia. Tapi kalau driver bas, jangan percaya berapa ramai orang perempuan kena roboh kat kereta. Jadi begitu juga apabila tuan-tuan ada pencin, tuan-tuan mari masjid,
Tuan-tuan jangan ingat, sekali join masjid je insya-Allah sampai ke syurga. Macam tuan-tuan beli tiket je dekat tu Sungai Besi, insya-Allah sampai ke Kulai. Betul. Sebab sepanjang perjalanan nak menuju pada Allah itu macam-macam benda boleh berlaku. Macam-macam benda boleh berlaku. Ada AJK yang baik, alhamdulillah, tapi tidak sepanjang masa. Kalau tidak, takkanlah ada mesyuarat agung balik kerusi. Itu mesyuarat agung masjid, tuan-tuan. Tak percaya tanya pengerusi, dia jumpa semua pengerusi-pengerusi batik, dia tahu dah perangai. Ada revolusi di masjid, ada solat di masjid. Itu semua berlaku di kalangan orang-orang di masjid. Jadi oleh kerana itu, kita jangan fahami ihdinas siratal mustaqim itu seperti highway. Tapi ihdinas siratal mustaqim itu seperti rantai. Sebab rantai itu kecil kan, tapi dia bersambung. Dia bersambung. Jadi bermaksud, bila Allah suruh kita satu hari baca Fatihah 17 kali, maksudnya dia nak beritahu dekat kita, dalam sehari banyak benda kena buat keputusan. Dan setiap kali keputusan yang nak buat, kamu kena kata ihdinas siratal mustaqim. Kita nak beli barang, kena ihdinas siratal mustaqim. Kita nak berkawan, ihdinas siratal mustaqim. Kita nak makan, ihdinas siratal mustaqim. Kita nak dapat menantu, ihdinas siratal mustaqim. Nak nego, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau satu hari itu banyak benda-benda yang kita buat, kita minta petunjuk dan kita buat betul, maka dia seperti mata rantai yang digabung sampai kepada Allah. Tapi ihdinas siratal mustaqim itu bukan seperti jalan yang semudah itu, tuan-tuan. Kan tuan-tuan pernah dengar banyak ayat Quran sebut, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan kamu belum diuji? Jadi tuan-tuan jangan ingat bila dah join masjid itu insya-Allah masuk syurga. Bukan, tuan-tuan. Saya bukanlah nak kata pada orang PAS, tapi orang PAS selalu kata kalau kawan dengan dia, join dengan dia parti Islam, insya-Allah masuk syurga. Ramai dia orang join PAS keluar PAS pada ujung usia. Maksudnya ada yang keluar kan, sepatutnya betul lah kan, tapi tak keluar. Ada seorang ustaz Kelantan tu kuat sungguh parti PAS. Dia kata kalau orang UMNO mati, tak naik kubur orang Islam, dengan malam tu ngakuk di kubur orang Timur. Terus tak tu kata, hamba ada murid dia. Tapi lo ni, dia duduk belah, kok ngakuk. Jadi aku dah sana mana pula, dia dah jawab lah. Jadi sebab itu, tuan-tuan, dalam perjalanan hidup ni, kita panjang. Hidup tu panjang. Jadi bila dia panjang, macam-macam boleh berlaku sepanjang hidup kita. Jadi dengan bahasa mudah, sepanjang perjalanan itu kita kena update setiap masa. Makin kerap kita update, makin selamat. Dan makin kerap kita update. Perempuan ada apa panggil GPS ya. Ada orang kata dekat saya GPS tu guna pasti sesat. Jadi saya tak percaya lah. Sebab saya beli rumah Garmin tu, saya beli 800. Dan banyak hari dah saya guna tak sesat. Akhir-akhir ni sesat. 3 kali dah hamba sesat. Nak pergi Kelang di atas Mel. Dan pengunjung dah tak jauh sangat, tapi sesat lah. Jadi saya pernah pun syarikat kami tu kata, apa awak punya alat kata tak sesat. Dia bertanya besi berapa beli. Kita bersebut, orang dah 10 kali dah update, awak tak update. Patut sesat apa kan? Jadi bermaksud sesat itu dah guna alat dah, tapi dia kerana tak update, sesat. Maka samalah juga tuan-tuan, bila tuan-tuan mari masjid, kan tuan-tuan mari masjid, tuan-tuan akan segak 100% ke masjid, maka insya-Allah sampailah untuk tuan-tuan. Ada orang dia join je tarikat, dia segak 100% ke guru dia, insya-Allah sampai. Ya, kalau guru tarikat tu baik, okey. Macam-macam suami tadi lah, isteri kan segak 100% pada suami dia, naik kereta dia tidur, dia percayalah kata lelaki dia. Mujur tu lelaki dia tak jahat. Dan tuan-tuan tahu kau ustaz jahat, ustaz baik, tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal. Maka sebab itulah apabila dianalisis, orang seperti tuan-tuan ni mudah sangat disesatkan kerana ada dua benda pada tuan-tuan.
Kata Syekh Zarruq Abul Abbas An-Nablisi dalam kitab dia Umdatul Muridus Shadiq, kata dia seorang murid yang ingin menuju kepada Allah, dia akan mudah tersesat jalan dalam perjalanan itu apabila ada 3 perkara ini. Pertama, tuan-tuan, obsesi. Ya, obses. Dan orang seperti tuan-tuan ni memang obses pun. Dah muda dulu macam-macam dosa buat, dah tua juga obses sangat nak masuk syurga. Obses itulah yang menjadikan tuan-tuan mudah terjebak tu. Kenapa tuan-tuan? Obses menyebabkan kegelojohan. Kegelojohan menyebabkan fanatik. Fanatik itu buta. Fanatik itu buta. Tapi kalau tuan-tuan tak obses, tuan-tuan takkan mudah ditipu. Tuan-tuan boleh tengok, boleh perhati. Tapi kalau obses, habislah. Sebab tu tuan-tuan tengok, kebanyakan ajaran sesat didokong oleh orang kaya. Kenapa didokong oleh orang kaya? Sebab orang kaya ni perangai dia kena obses dulu dengan duit baru kaya. Tak obses, tak kaya. Jadi dia dah ingat masuk syurga tu supaya dia cari duit. Obses, obses, obses. Pada benda-benda tertentu ada baguslah obses tu. Tapi pada menuju pada Allah, siapa obses, dia menyimpang. Jadi tuan-tuan ada benda tu. Sebab tuan-tuan dah tua baru mari masjid, tak cukup pahala, betul kan? Itu yang obses tu. Jadi berarti pada diri tuan-tuan ada satu elemen yang mudah untuk menyimpang. Mungkin penyimpangan yang berlaku itu tuan-tuan tak berniat pun, tapi dia lari lah. Dia lari. Saya tak tahu tuan-tuan pergi ke Johor, tuan-tuan bawa kereta macam mana. Tapi saya kalau balik ke rumah mertua saya di Mersing tu, di Segamat tu, saya keluar dekat Senawang tu, masuk apa panggil Kuala Bila tu. Bila masuk jatuh Sungai Besi tu, saya pun rapatkan perut saya dekat steering, setkan speed 80, saya bawa perut kan, sebab jalan straight ke situ tu 80 tu sampailah kepada Serdang tu. Jadi anak saya tengok hebat bapa, dia tak tahu kita alignment dulu tayar sebelum balik. Tayar dah alignment betul apa. Tapi lepas Serdang tu dah tak boleh bawa dengan perut sebab dia konak. Tapi kalau straight juga dah rider lah tuan-tuan, masuk UPM tu kat landai kuda tu tuan-tuan. Dia kena konak, dia kena kiri dia. Sebab itu lebuh raya Pantai Timur ramai orang pelanggar sebab dia dulu. Jadi orang pun overconfident. Saya naik lebuh raya LPT tu, lebuh raya Pantai Timur tu, saya bawa salapan tuan-tuan kereta saya. Kalau babi lalu innalillah, bukan innalillah babi, saya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Memang street ni dia obses lah. Jadi tuan-tuan duk faham Siratal Mustaqim tu seperti lebuh raya begitu. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Tuan-tuan mesti faham dia seperti rantai. Jadi itu tuan-tuan kena update yang Nabi sebut jadidu imanaku. Dalam kitab apa panggil Syairul Salikin itu disebut bila nak menuju pada Allah, pergilah dalam keadaan sedar, bukan sleepwalking. Sleepwalking ni kau kan? Jadi oleh kerana tuan-tuan ada obsesi, tuan-tuan akan gelojoh. Bila gelojoh jadi fanatik. Jadi pesan saya pada tuan-tuan, walaupun niat tuan-tuan baik, hasrat tuan-tuan baik, tapi janganlah terlalu obses. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mungkin tuan-tuan dah percaya ke ustaz yang mengajar Quran hadis, kan, dia mengajar Sahih Bukhari dan dia. Kan, jadi tuan-tuan kata, hamba insya-Allah masuk syurga ni sebab ustaz ni tak ajar bid'ah, dia ajar Quran, ajar hadis, dia Quran, ajar hadis. Ya betul. Apa tak kata ustaz tu salah. Tapi bila tuan-tuan obses, apa yang berlaku? Tuan-tuan akan jadi ekstrim, bunuh orang. Sebab orang lain kafir berlaku. Sesat juga, tuan-tuan. Sesat juga, tuan-tuan. Apa ramai ada mengaji dengan guru hamba mengajar hadis ni. Ada yang tidak obses, okey. Tapi ada yang gelojoh. Insurans mulut tu, insurans tahan, tuan-tuan. Bodoh berlaku orang lain. Dia seorang je. Ada. Anak-anak murid dia pun bawa-bawa dengan perangai begitu. Kenapa jadi begitu? Kerana obses sangat. Tapi kalau slow-slow, pelan-pelan, itu okey. Cuba tuan-tuan tengok para sahabat yang Nabi ajar.
Orang Arab ni ataupun para sahabat Nabi ni, dia minum anggur mula-mula Islam. Tuan-tuan tahu tahun bila dia berhenti minum anggur? Iaitu tahun yang kelima. Dia duduk di Madinah, tak silap anggur lah. Berarti masa perang Badar tu minum anggur lagi tu. So perang Badar tu minum anggur lagi. Bukanlah saya kata tuan-tuan kita pakai minum anggur sebab tak perang Badar, tak boleh. Bukan nak sebutnya. Nabi tu tak suruh sahabat tu sekaligus jadi bayi. Dia tak boleh sekaligus jadi bayi. Dia kena pelan-pelan. Jadi apabila kita pelan-pelan, kita tak mudah terjemput kerana kita tidak mudah terpukau. Kita nilai orang, kita tengok, kita fikir, kita analisis dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tuan-tuan jahil dalam penilaian. Dan kalau aku tanya tuan-tuan, itu baru soalan tadi pun silat. Kita tanya orang lain lagi, nak dibanyak. Jadi sebab itu apabila kita tak boleh menilai secara betul, kita akan menilai secara luaran. Dan tuan-tuan tahu kan masalah don't judge book with cover atau benda betul ni. Jangan menilai buku sekadar melihat kulit. Dan apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan menilai seseorang hanya nak sekadar tuan-tuan kata ustaz tu bagus sebab cakapnya lembut. Cakap lembut bagus dia bilang gitu. Ada benda orang ajar sesat pun dia cakap lembut juga. Ajar sesat. Tuan-tuan tahu baru masuk TV tu, dianya asalnya special brand untuk tangkap orang ajaran sesat. Lepas tu dia pencing, dia bawa ajaran sesat. Sebab dia special brand, dia analisis macam mana nak sesatkan orang. Betul kan? Jadi dia buat pula. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu, dua benda ni ada dengan tuan-tuan. Satu obses, yang kedua jahil. Obsesi campur jahil mudah sangat dimanipulir oleh orang. Lepas tu campur elemen ketiga, ustaz berkepentingan. Jadilah benda jadi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, saya tak tuduh siapa-siapa ya, saya tak maksudkan siapa-siapa. Cuma saya nak sebut kita pakat-pakat beringat. Beringatlah, saya pun beringat juga, tuan-tuan pun beringat juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ditipu kali kedua lebih baik daripada ditipu kali pertama. Masa muda dulu kita kena tipu setan dah. Tak apalah kita kata masa tu muda, semangat muda, darah muda, macam-macam alasan boleh kita buat. Sebab tu kita kena tipu setan. Ni tua kena mati. Dia panggil 2 kali bodoh. Dia kena tipu dah. Lepas tu masa kita ditipu masa muda dulu, benda tu tuan-tuan, kita ditipu masa kita muda dulu. Dosa kita tu nampak, Kelantan panggil nampak tinggi, nampak. Kalau orang perempuan tu dia buat dosanya free hair, pakai skop, nampak dosa. Tapi yang kita risau, bila kita dah mari masjid, pakai pakaian hajah muslimah, tapi masuk neraka juga. Tak nanya tu. Itu yang nanya. Mungkin tuan-tuan kata ustaz cakap ni tak ada lah ayat Quran sebut. Ada, tak ada. Mak-mak yang sebut contoh Quran sebut. Kalau tuan-tuan selalu baca Quran, tuan-tuan cuma perhati dalam Quran tu, tuan-tuan pernah dengar tak Allah laknat Fir'aun, Allah laknat Qarun, Allah laknat Haman. Dia tak pernah laknat 3 orang tu, tapi dia kata zalim lagi. Kenapa dia tak laknat 3 orang tu? Sebab 3 orang tu buat dosa hak nampak dosa dia. Fir'aun nampak terang lah. Fir'aun tu tak betul sebab dia mengaku Tuhan, nampak terang. Mudah kita nak kenal tu sesat tu, nampak. Qarun buat dosa jelak, tak bayar zakat, sesat tu, nampak. Haman pun gitu. Maka Allah kata, dah dia dosa-dosa dia buat tu kita nampak, maka aku kata dia zalim cukup, dah tak ikut dah. Tapi Allah laknat setan, Allah laknat iblis. Kenapa dia laknat iblis? Sebab iblis jadi jahat dalam rupa orang baik. Iblis tu jadi jahat dalam rupa orang baik. Dia tak jadi jahat dalam rupa orang jahat. Dia jadi jahat rupa orang jahat pun dah nampak tu kan. Yang jadi jahat rupa orang baik tu takut.
Iblis tu kan dia bukan malaikat. Oh, Allah tak pernah kata dia malaikat. Kana minal jin. Kan Quran sebut begitu. Iblis tu jin. Jin ni jahat tuan-tuan. Tapi apa iblis kena laknat? Sebab dia jin yang jahat. Baik sampai duduk peringkat sekali dengan malaikat. Baik kan? Maksudnya tak mungkin iblis buat jahat. Tak mungkin dia buat dosa sebab dia naik derajat tinggi dan duduk atas syurga. Tapi dia buat juga. Dia buat juga. Itu yang kena laknat tu tuan-tuan. Jadi orang yang macam tu dekat dengan kita tuan-tuan. Ni kita masuk masjid. Dekatlah dengan kita kan. Sebab kita baik kan ni. Edit di masjid lagi, edit itu lagi, PIDG lagi. Orang tengok kopiah kita pun tu cahaya selalu. Betul kan? Mana orang pun nak best dengan kita. Sebab torbah tu. Betul kita tuan-tuan. Jadi kita bila duduk macam tu, kita janganlah over confident sangat. Sebabnya orang macam kita ni ada juga disebut di dalam Quran celaka pada ujung usia. Celaka pada ujung usia. Itu iblis tadi lah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ni Allah tak tergamu nak sebut. Sebab kena ke ustaz. Kena hamba lah. Tapi bukan hamba. Kena ke orang sepupu hamba. Tuan-tuan tahu dia panggil apa ke orang sepupu hamba ni kalau jahat? Bagaimana? Saya panggil dia anjing. Tuan-tuan, Allah ni tuan-tuan tak jumpa Allah ni dia mula-mula dengan orang. Tuan-tuan carilah dalam Quran Allah sumpah orang ni dia tak kaji panggil orang. Seteruk dia panggil kepada ulama jahat. Dia tak kaji panggil orang. Bila dia nak kutuk Fir'aun, dia beri nama samaran. Fir'aun tu bukan nama dia, nama dia Ramsis. Abu Lahab, dia tak panggil nama Abu Lahab, nama dia Abdul Uzza. Jadi dia tak sebut nama sebab dia berlapik sangat dengan orang jahat yang zolim. Tapi orang jahat yang pakai baju orang baik, dia panggil anjing. Ayat ini turun kepada seorang ulama di zaman Bani Israel, nama dia Bala'am bin Ba'ura. Allah sebut wa mathaluhu kamathalil kalb. Kamu nak faham ayat itu. In tahmil alaihi yalhath atau tatruk yalhath. Mereka itu seperti anjing, kalau bagi tulang pun terjelik, tak bagi pun terjelik. Oh kasar tu kan. Kenapa yang dia marah sangat kepada orang baik, buat jahat pada rupa baik? Sebab ramai orang tertipu lah. Kalau buat jahat pada rupa jahat, mudah nampak. Ini buat jahat dalam rupa orang baik. Dan sebab itulah yang saya sebut tuan-tuan kena beringat tu. Dia orang ni makhluk duduk masjid. Takkan tuan-tuan orang rupa baik sebab besar dan mau panggil duduk joget lah malam. Saya duduk sini. Amba tak kata siapa-siapa tuan-tuan. Betul saya kata jangan buat macam lebuh raja tu. Sebab lebuh raja tu sekali percaya tuan-tuan pun pakai takut tak sapa hidup. Dia pergi, bukan pergi ke kulai, dia pergi gulai pula mana tak tahu tu. Dia tersabasan. Perasaannya.
Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, cerita Bal'am bin Ba'urah itu Allah sebut dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 175, 176. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu minal ghawi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhaf atau tatruku yalhaf. Itu cerita kedua yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Ada satu cerita lagi disebut oleh Ibnu Katsir, seorang abid. Kalau contoh kedua tu kena kat saya, contoh ketiga tu tuan-tuan pula. Jadi pakak kena lakon. Bukanlah saya nak kata tuan-tuan, maksudnya orang macam saya pun kena beringat, orang macam tuan-tuan pun kena beringat jugalah. Maksudnya dengan kata lain, setiap kita ni kena beringat. Tak boleh bila nak masuk syurga tu pakai sekali setak, lepas tu ikut je, tak boleh. Mata tu kena buka, kena perhati, kena tengok, kena fikir. Orang yang ketiga ni nama dia Barsisa, juga berlaku di zaman Bani Israil. Dia kuat sangat ibadat, makamnya tinggi sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang lalu dekat tempat dia betapa tu, dia dah tahu apa hajat orang tu nak. Dan dia berdoa sembuhlah segala, tercapailah segala hajat orang sebab tingginya makamnya di sisi Allah. Tapi Allah uji dia satu hari. Seorang lelaki bawa adik perempuan dia yang gila, comel pula tu. Dan dia lama dah baik, tapi bila nak bunuh tu, sekali dia tengok perempuan gila. Kalaunya naik syekh dengan perempuan tak gila tu okey lagi, dia pilih kau gila. Akhirnya dia berzina dengan perempuan tu. Dia malu dia berzina, dia bunuh perempuan tu. Dan akhirnya dia kena tangkap dan dia kena salib. Bila dekat dia nak mati, syaitan kata, kalau mu nak suruh aku lepas, mu sujud kat aku. Dia pun kata, syaitan nak sujud kat aku, kena ikat. Dia kata, mu angguk dengan kepala tu cukup. Dia pun angguk dengan kepala dia pun mati. Kan hanya lama dah jadi baik, makamnya tinggi dah, tapi mati dalam keadaan yang tadi, tak sampai jumpa Allah. Maka sebab itu yang bila disebut ihdinas siratal mustaqim itu, dia bukan sekali setak lepas tu sampai. Oh, bukan gitu. Dia kena setak, lepas setak, lepas setak, lepas setak. Maksudnya kena sedar dan sedar dan sedar dan sedar. Sebab dalam perjalanan ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan serah 100% kepercayaan tuan-tuan kepada seseorang, tuan-tuan, apa nak cakap warna tak tahu kan tuan-tuan. Janganlah percaya orang 100%, termasuklah saya sendiri. Jangan tuan-tuan. Percayalah kat saya selagi mana saya cakap betul. Percayalah. Jadi nak suruh cakap betul tu, tuan-tuan kena sedarlah. Jangan pakai ikut. Sedar. Kalau tak sedar sekali-sekala tertidur tu tak apalah. Tapi maksudnya bila dah sedar tu, fikir pula, ini bakal awal kan kalau Ustaz Faisal kan, kira beres kan, orang lain tuan-tuan. Sebab perjalanan saya ni, saya tak saya sendiri tak tahu apa yang berlaku besok, lusa dan sebagainya. Tuan-tuan pun tak tahu juga. Jadi oleh kerana kita sama-sama tak tahu, dan cerita tadi kena berlaku. Orang macam tuan-tuan pun ada, orang macam saya ustaz-ustaz pun ada, orang macam setan pun. Jadi bermaksud dalam soal ihdinas siratal mustaqim, tak ada siapa boleh kata bicara itu tak ada kena-kena dengan saya. Tak, kena-kena berlaku kita. Jadi bila dia kena-kena berlaku dengan kita ni, maka kita cukup takut sangat. Dan kenapa kita kena takut? Kerana ada 3 sebab. Ada 3 sebab kita kena takut. Pertama, kita duduk dalam persekitaran yang kabur dan suka nak cari kebenaran. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah ibn Yaman. Kata Huzaifah,
Orang kalau jumpa Nabi selalu tanya benda-benda biasa, nak masuk syurga, pahala banyak. Dia kata Huzaifah, aku pula kalau duduk dengan Nabi, aku suka tanya soalan pelik. Kita panggil sekarang thinking out of the box. Dia mikir pelik pada orang lain. Jadi kata Huzaifah, satu hari aku duduk dengan Nabi, aku tanya Nabi, lepas pada kita ni dapat petunjuk ya Rasulullah, adakah umat Islam akan sesat? Nabi kata ya, akan sesat. Lepas sesat tu, dia kata lepas sesat dapat petunjuk pula. Lepas dapat petunjuk tu sesat pula. Lepas sesat pula petunjuk pula. Jadi maksudnya 3 kali dapat petunjuk, kali ketiga sesat atau kiamat. Jadi ramai ulama mengatakan kita berada pada petunjuk yang terakhir. Kita. Tapi Nabi kata petunjuk yang ketiga ni memang ada petunjuk, tapi fihi dahnun, ada asap kabur. Dia memang kabur pun sekalian, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata ahli sunnah wal jamaah betul, tapi ramai orang betul. Pak Jokowi tu masjid juga. Tuan-tuan nak kata Dr. Mazhar Salam, ramai orang sokong. Mufti pula tu. Tuan-tuan nak kata apa? Tidak pening. Nak kata kafir di Mekah buat dia tu iman. Nak kata betul nak buat kafir. Nak kata sakit kepala belakang. Tuan-tuan kan pening. Betul kita duduk di zaman yang budaya yang mengelilingi kita ni, dia suka nak kita ikut. Kalau orang hidup di zaman Nabi tu senang. Nabi yang dominan budaya tu. Jadi bila Nabi yang mendominasi budaya tu, jadi orang hidup di zaman Nabi tu, dia sekali setan pun cukup dah, sebab Nabi tak kena tipu. Tapi zaman kita ni macam-macam tu tak. Macam-macam. Ustaz kena tembok di lantai. Ustaz ni kalau dia tak nego dada, dia tak tembok. Tetap kata tak tembok saya. Mesti ada benda lah orang tembok ni, tuan-tuan. Tembok pula dia ustaz sekolah benda ada mestis 250. Tak pernah satu, tuan-tuan. Kita tahu je sekolah benda bergaji berapa. Kalau 250 umur 28 tahun tu okey lah. Kalau budi dia buat teksi tu okey. Ni 250 baru. Macam mana? Tapi saya tak tuduh lah apa-apa dia, tapi berlaku gitulah zaman kita. Ustazah kena tangkap haluan. Betul kan? So, saya bukan nak mempertikaikan ustaz dengan ustaz juga, tapi benda tu tak ada dulu. Dulu tak ada, sekarang ada lah. Ustaz tipu orang beli murah. Bukan sekali, banyak kali. Jadi nak sekolah tuan-tuan, budaya atau masyarakat yang kita hidup sekarang ni, dia masyarakat yang kalau ada petunjuk pun dia dah suka, dia kabur saja. Nampak pun sama, nampak tak nampak, kita pun pening. Kau ni nampak betul, tapi mulut teruk sangat. Kau ni nampak salah, tapi mulut baik pula. Kau ni nampak betul, tapi tak ada PhD. Kau ni ada PhD, lepas tu kita pun yang bengoknya tuan-tuan kan. Saya ustaz Joh. Betul saya kata tuan-tuan kena beringat tu. Tuan-tuan. Jadi sebab itu saya kata jangan ingat ihdinas siratal mustaqim tu macam ilmu raya tu. Setiap benda kena tengok, kena nilai, kena tengok, kena. Jadi kalau tuan-tuan tengok, nilai, tengok, nak nampak letih tuan-tuan. Tapi itulah ihdinas siratal mustaqim tu. Tiap-tiap hari kena ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu dalam sehari kena sebut 17 kali. Kenapa banyak kali sebut tu? Sebab banyak benda yang kena pilih, kena tu. Sebab itu di antara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda ini suka sembahyang istikharah. Nabi itu sendiri suka sembahyang istikharah. Kita nak nikah, dia istikharah. Tak ada tua tak nikah dah kan? Dia makan gitu je lah. Tu. Banyak lagi kita kena pilih, nilai, tengok, analisis.
Jadi nak buat semua benda tu tuan, tu yang tak boleh gelojo tu. Tu yang tak boleh gelojo tu. Nak tengok hati, bincang tu kok benda ni macam mana ya. Jadi akhirnya tuan-tuan selok, cuba tuan nak jangan duk risau. Allah kan ada, petunjuk kan ada, tapi dia ada sama begitu. Jadi masyarakat yang kita hidup pada hari ini, yang mendominasi budayanya bukan orang baik. TV dominasinya, ahli politik yang membentuk budaya tadi, orang ahli perniagaan yang membentuk budaya, bukan orang baik-baik yang membela budaya. Dan kita duduk dalam budaya itu, maka semestinya benda itu mempengaruhi kita, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan duduk di masjid nak mengajar satu majlis ilmu. Saya yakin pengajar akan pening nak bagi satu surat kepada 3 kategori ustaz. Satu, ustaz pondok, nak bagi berapa? Satu lagi pensyarah universiti, satu lagi ustaz artis. Kita nak bagi orang. Dan banyak kali forum dengan ustaz artis, ada satu kali pengajar itu tukar satu surat. Amba boleh banyak pitch. Kita kata, ya Allah, banyaknya 2,500 tulis saya. Saya berkata, lepas tu abang nak naik kereta, pengurusi pemandu, ustaz boleh balik satu surat silat. Oh silat, okey lah. Kita dah ingat silat sapu tapi nilai sama. Dia ambil 2,500 tu, dia beri saya pula saya. Saya kata, berapa keping? Buka-buka 500 dekat saya. Ustaz arti 2,500. Itu menunjukkan, bukan saja kata ustaz arti itu tak betul, tapi pengajar pening nak bayar berapa, tuan-tuan. Apa ni? Dan itulah masyarakat yang kita duduk sekarang nak beri berapa tu? Nak nilai. Jadi tok guru tu, tok guru pondok, mungkin ilmunya ada, tapi dah serba putar itu kain gayung sebelah gitu. 50 riyal. Jadi tu tak pening nak buat mana? Jadi sebab itu saya nak sebut zaman yang kita duduk ni, dia bukan zaman yang mudah. Zaman yang banyak kena fikir, kena tengok, kena telaah. Dia tak boleh sekali set up tu insya-Allah sampai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan, tekanan hidup yang ada zaman ini jauh lebih teruk daripada orang yang ada zaman Nabi dulu. Orang dulu, tuan-tuan, memang tekanan hidup dia susah. Iaitu payah nak makan, tak ada kereta. Tapi payah nak makan, mereka makan benda berkhasiat. Lama mati kita masa ada piti ada kok haram lah. Tak, tuan-tuan, ada duit nak tahan untuk makan lebih payah daripada tak ada duit untuk tahan makan. Lebih mudah, tuan-tuan. Memanglah payah kita tengok mak ayah kita dulu tak ada duit. Tapi oleh kerana dia tak ada duit, dia makan benda khasiat, cuma tak sedap. Yang kita pula semua sedap tapi tak ada khasiat. Itu masalah kita. Jadi oleh kerana itu, tekanan hidup amat mendesak dan sukar. Tuan-tuan nak bercakap pasal ikhlas, sukar tuan-tuan nak bercakap pasal prinsip. Apa rasa berceramah kat tuan-tuan pasal ya dan yes dan no, betul kan? Payah tuan-tuan nak kata no sampai sekarang. Payah nak kata no. Orang cakap berdengar tu kan, tuan-tuan, dia bolehlah ceramah kuat-kuat sebab dia tak kena. Bila dia kena, reyok juga, tuan-tuan. Reyok juga, tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan tengok ustaz, bila dia ceramah kuat benar, tapi bila duduk dalam parlimen dia. Sebab ceramah ni kita kecek seorang mikrofon dengan kita ya. Masuk parlimen orang ada mikrofon belakang. Macam ni dia. Apa bukan mudah sedap hidup ni. Tak kena sedap lah. Lepas tu kadang-kadang kita marah orang makan rasuah macam-macam lah. Saya dulu pernah duk kutuk orang makan rasuah tu. Sopos ranah polis. Akhir sekali polis trafik tu mari tanya saya. Dia mari masjid juga, sudah-sudah semayang. Dia kata saya ni inspektor ustaz, inspektor polis trafik. Lepas tu dia kata ustaz, dia marah kami itu sedap.
Ustaz pernah dah kena sogok. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Kamu bukan dia. Memang ambo tak pernah ambil rasuah sebab tak ada orang sogok lagi. Tapi kalau orang sogok tak tahu, muta pion tak tahu. Bukan tak sogok lagi. Tak sogok lagi. Jadi bila orang tak sogok, baiklah kita. Jadi kita ni baik bukan sebab kita baik sangat, sebab tak jumpa godaan. Orang jumpa. Jadi sebab itu tuan-tuan hidup ni, tuan-tuan, dia tak semudah cakap gitu. Tekanan hidup tu dia macam-macam. Jadi sebab itu bila nak cakap bab ikhlas, ceramah boleh. Maka sebab itu ceramah orang panggil sepatut. Sebab tu ramai orang suka bercakap sepatut. Sebab sepatut itu tidak realiti. Cuma cakap benda realiti. Apa ni? Tentang cakap bab sepatut memang lah. Sepatutnya. Nah, orang tak hidup dengan sepatut. Orang hidup dengan realiti. Orang hidup dengan realiti. Jadi oleh kerana itu, pertama, masyarakat kita ni masyarakat yang kosong. Yang kedua, tekanan hidup yang begitu kuat. Dan semua benda itu, tuan-tuan, akan mengheret kita untuk menyimpang. Maka sebab itu siapa yang tidak beringat dalam perjalanan ini, dia akan menyimpang. Dia akan menyimpang. Misalnya, ya, kata Imam Al-Mawardi, seseorang itu akan menyimpang apabila dia melakukan 6 perkara dalam soal dunia. Dia akan menyimpang. Pertama, apabila dia membina hutang tidak perlu. Dia buat hutang tak perlu. Kalau dia berhutang pada perkara yang perlu, dia tidak akan menyimpang. Tapi dia bina hutang tak perlu, dia baik macam mana pun, dia akan menyimpang. Misalnya saya, Ustaz, gaji saya begini. Dengan gaji saya yang saya boleh hidup supaya saya tidak menyimpang, ialah saya beli kereta pada kadar 1/4 daripada gaji saya. Bukan installment, seluruh maintenance-nya, insurannya tak lebih daripada 1/4. Jadi kalau saya berbelanja pada kadar itu, saya bolehlah mengajar betul ni. Cuba saya beli Audi Q7. Pendapatan saya tidak mampu untuk, tapi bolehlah belinya. Tak naik Audi, tuan-tuan, kasut mesti setara Audi, baju mesti setara Audi. Dia tak beli baju, beli Maidin, naik Audi, tak beli. Lepas tu nak makan pula, dia tak singgah gerai, dia kena kontak. Yang nayanya kan ada lagu daripada nama apa, suka sini orang perempuan tu, dia kata kalau suaminya sarjan, isterinya sarjan major. Cuba bayangkan kalau suaminya menteri, isterinya mesti Perdana Menteri. Ada lagu kan, nama apa lagu tu, lagu tu. Jadi kalau saya naik Q7, tuan-tuan, isteri saya terus dating Seri. Kalau naik kereta Jepun pun dah bergaya besar naik. Jadi bila saya macam tu, saya nak maintain saya punya hidup, maka saya kena menego lah. Maka saya mengajar 1/2 jam, jual air sunuk pula 1/2 jam. Sesuai dalam maintain waktu tu. Tapi kalau saya tak buat hutang tak perlu, saya boleh mengajar lah tuan-tuan daripada maghrib sampai isyak. Sebab saya tak buat. Tak, tuan-tuan boleh ingat semua orang tak tergoda, tuan-tuan, betapa sakit jiwanya saya kepada Mofaz Muhammad Fauzi yang ada kereta import tu. Dia buka dia punya showroom tu daripada Sungai Pencalo memanjang sampai Mutiara Damansara. Lepas tu situ kan jam tiap-tiap hari. Jadi saya dah tengok sakit jiwa tu. Tentu yang mudah kena lawan. Lepas lalu kat situ buat tak nampak je. Dia kereta baru dia tayar. Hemo lah, tuku, macam-macam kereta ada. Jadi sebenarnya tuan-tuan, orang yang buat hutang tak perlu, dia akan menyimpang. Dan saya tak kata kat siapa-siapa, tapi tak sebutnya sipirnya gitu. Sipirnya macam tu. Dan semua orang boleh kawal. Ada orang boleh kawal, tu boleh lah. Yang tak boleh. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita risau sangat kerana pertamanya benda tadi.
Yang keduanya ialah kerana tekanan hidup. Dan yang ketiganya ialah setan. Setan ni tuan-tuan, bila dia nak sesatkan kita orang masjid ni, dia sebut dalam Quran. Setan ni cukup berani ya, dia sebut dia punya modus operandi sikit. Tapi dia tahu sebab kita baca sekali tak dengar. Dia kata watal bisul haqqa bil batil. Setan kata aku nak tipu orang mari masjid ni mudah aja. Aku balut kau sesat tu dengan benda baik. Macam ni selalu. Jadi kita duk berasa kita buat benda baik, tapi benda tu buat masuk neraka. Oh, kena. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, saya rasa kalau kita mahu selamat, jangan gambarkan siratal mustaqim itu seperti lembu kayu. Sebaliknya siratal mustaqim itu gambarannya ialah untaian rantai yang berkait di antara satu unit rantai dengan unit-unit yang lain. Apa makna itu? Makna itu ialah kesedaran yang kita hidup sepanjang setiap hari. Kita membuat pilihan yang betul dengan mendapat petunjuk Allah dengan ihdinas siratal mustaqim tadi. Setiap detik kita itu kita buat keputusan yang betul. Jadi seolah-olah ihdinas siratal mustaqim ialah gabung jalin keputusan yang betul senantiasa betul. Betul. Sampailah pada Allah. Tapi kalau kita rasa sekali je kita buat betul, lepas tu kita akan betul sampai bila-bila, silap. Macam itu. Jadi itu yang saya nak sebut. Kita sampai pakat beringat, kita berdoa pada Allah. Maka sebab itu kita selalu berdoa lepas sembahyang, Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, itu saja yang dapat dikongsikan tuan-tuan pada malam ini. Kamu tidak masukkan siapa-siapa bila bagi contoh itu. Ia adalah sekadar untuk memahamkan konsep-konsep yang dinyatakan untuk kita mendapat peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.